Rakyat luluskan RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2022-2023. Pelaksanaan cukai jualan ke atas LGV ditangguhkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen 30 Mac 2023 bersama saya Miza Yusni Muhammad. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2022-2023 membabitkan pengeluaran wang tidak lebih 60.174 bilion ringgit daripada kumpulan wang disatukan bagi perbelanjaan tambahan untuk perkhidmatan 2022. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas dibahas ahli Parlimen Kerajaan dan juga pembangkang. Terdahulu, RUU berkenaan dibentangkan untuk bacaan kali kedua oleh Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan. Perbelanjaan tambahan berkenaan membabitkan 10 perkhidmatan yang mana perkhidmatan am perbendaraan menerima peruntukan tertinggi sebanyak 52.776 bilion ringgit, diikuti peruntukan kepada kumpulan wang terkanun 2.241 bilion ringgit dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna 2.058 bilion ringgit. Selain itu, perbendaraan menerima peruntukan sebanyak 1.191 bilion ringgit, Kementerian Pendidikan 803 juta ringgit, Kementerian Kesihatan 676 juta ringgit, Kementerian Pertahanan 303 juta ringgit, Suruhanjaya Pilihan Raya 84 juta ringgit, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan 24 juta ringgit dan Kementerian Perpaduan Negara 14 juta ringgit. Perbelanjaan untuk mengadakan pilihan raya negeri PRN di 6 negeri yang bakal diadakan tahun ini dianggar menelan belanja 420 juta ringgit. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan memberitahu angka berkenaan mengambil kira situasi semasa jika PRN berlangsung tahun ini. Ingin menyatakan bahawa PRU DUN 6 negeri kita menganggarkan memerlukan 420 juta ringgit. Ini yang 6 negeri yang akan datang ini. Dan saya bersetuju apa yang Berhormat Bacok cadangkan supaya diadakan pilihan raya itu ketika hari Sabtu lah. Kita elok hari Sabtu sebab hari Jumaat di kawasan sebelah sini tak cuti, di sebelah Pantai Timur cuti. Jadi elok hari Sabtu saya setuju dan saya kira SPR juga tidak ada halangan tentang perkara itu ya. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan tambahan tahun kurungan 2022-2023 di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Cik Sulaiman dalam perbahasannya sebelum itu mencadangkan PRN di 6 negeri ditetapkan pada hari cuti bagi memudahkan pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Datuk Seri Ahmad turut memaklumkan ke pengetahuan sidang Dewan Rakyat bahawa cadangan pelaksanaan projek transit aliran masa 3 MRT 3 dengan anggaran kos 50.2 bilion ringgit bagi melengkapkan rangkaian rel bandar di Kuala Lumpur masih belum dimuktamadkan. Ada yang pandangan boleh diturunkan sehingga 45 bilion. Kita tunggu cadangan-cadangan. Timbalan Menteri. Kemudian Petaling Jaya minta celah. Seri tajuk MRT dulu, sabar. Kemudian jaraknya ialah 50.8 km untuk MRT 3 ini supaya melengkapkan loop penelingkaran itu ya. Jika kita tak buat MRT 3 maka kita tidak dapat melaksanakan keseluruhan perjalanan itu. MRT 3 laluan lingkaran dikatakan bahagian terakhir yang penting bagi melengkapkan rangkaian rel bandar di Kuala Lumpur dengan jajaran yang melalui sepanjang perimeter bandaraya. Ia akan mengelilingi Kuala Lumpur melalui kawasan berkepadatan tinggi termasuk Setiawangsa,
Titiwangsa, Monkiara, Pantai Dalam dan Pandan Indah. Tambah beliau, kerajaan juga akan melaksanakan kajian menyeluruh keberkesanan pelaksanaan projek MRT3 berbanding transit aliran bas BRT dengan mengambil kira kesesuaian tempat, kadar trafik dan kos keseluruhan. Perkara ini akan dibincangkan dengan berlanjut dengan pihak Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Keuangan. Terima kasih. Dahulu, Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam perbahasannya meminta penjelasan sama ada Kementerian Keuangan akan membuat kajian perbandingan impak antara MRT3 dan BRT mengambil kira faktor penggunaan perkhidmatan dan kos. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan penubuhan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan dapat dilaksanakan bagi menangani isu berkaitan skim perkhidmatan petugas kesihatan, terutamanya doktor. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya berkenaan akan dikemukakan menerusi pembentangan Kertas Putih Kesihatan di Parlimen nanti. Memang kita akan masukkan khusus itu dalam pilar yang keempat yang berhormat. Jadi kita akan pastikan penubuhan Suruhanjaya Reformasi, kita guna Suruhanjaya Reformasi kesihatan. Yang itu dia lebih lengkap berbanding dengan hanya Suruhanjaya Kesihatan. Jadi kita ada perkataan reformasi supaya lebih terperinci lagi untuk mereka memastikan perjalanan health white paper yang kita bentangkan itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Jelas beliau ketika menggulungkan perbahasan rang undang-undang perbekalan tambahan kurungan 2022-2023 bagi kementerian itu di Dewan Rakyat. Sebelum ini, Dr. Zaliha dilapor berkata KKM menyasarkan pembentangan Kertas Putih Kesihatan di Parlimen pada pertengahan tahun ini dengan beliau meletakkan sepenuh komitmen memastikan kandungan Kertas Putih itu dapat direalisasikan. Sementara itu, mengenai rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022, Dr. Zaliha mengulangi pendirian KKM untuk meneruskan rang undang-undang tersebut dan akan membentangkannya di Parlimen dalam masa terdekat. Akibat daripada pembubaran Parlimen, ya. Jadi KKM sebenarnya membuat penelitian semula dan akan meneruskan pembentangan RUU ini dengan pindaan yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Pilihan Khas yang lalu melalui penyataan yang disiarkan pada 5 Oktober tahun lepas. Jadi KKM mensasarkan untuk membentangkan semula, insya-Allah. Selain itu, menurutnya KKM memperuntukkan sejumlah RM45 juta bagi pelaksanaan aktiviti kawalan denggi bagi 2022 hingga 2023. Ambil maklum tentang kenaikan kes-kes denggi khususnya di negeri-negeri seperti Selangor. Selangor kita pada kuartal pertama ni saja kita ada lebih daripada 13,000 kes denggi. Ini bagi memastikan dilaksanakan. Dewan Negara menyambung semula sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 kurungan Belanjawan 2023. Akta Dewan Bahasa Pustaka 1959 perlu diperkasa memandangkan akta sedia ada tidak mempunyai hala tuju serta pengisian yang jelas terhadap fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Senator Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian berpandangan akta itu sekadar menentukan struktur peralihan DBP daripada sebuah jabatan kerajaan kepada badan berkanun sekaligus perlu dipindah seiring peredaran masa. Untuk menjadikan DBP benar-benar sebagai badan penarafan. Penarafan kalau kita ada bagi barangan SIRIM sebagai contoh. Maka soal bahasa, sastra, budaya, penerbitan, inilah badan. Kita sudah melakukannya tapi perlu memerlukan aspek legitimasinya. Beliau turut mencadangkan agar kerajaan mempertimbang untuk mewujudkan semula program seperti Program Latihan Khidmat Negara PLKN bagi menyemai semangat perpaduan dan patriotik terutamanya dalam golongan belia. Menu serta jualan rahmah dicadangkan sebagai satu kerangka bagi menangani masalah kos kenaikan harga barang.
Senator Dato' Ahmad Ibrahim ketika mencadangkan perkara itu yakin menerusi pemantauan yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berupaya mengawal kos harga siling atau dapat memecahkan monopoli kartel. Selain itu, perluas dan perkembangkan jualan ramah ini dari semua sudut atau variasi barangan, tidak terkecuali kepada makanan dan barang keperluan harian seperti barang basah dan kering, dan baru-baru ini disebut baju Melayu dan baju kurung juga dikurangkan di bawah pasaran rahmah ini. Tetapi mencukupi semua barangan termasuk kasut, telefon bimbit, televisyen, wifi dan sebagainya. Beliau dalam pada itu turut mencadangkan agar golongan M40 turut menerima manfaat seperti mana yang dinikmati golongan B40 terutamanya mendepani pasca COVID-19. Saya mengalukan program rakyat sentrik yang diketengahkan oleh Kementerian Ekonomi seperti inisiatif pendapatan rakyat IPR dengan diperuntukkan sebanyak 750 juta ringgit. Perluasan IPR harus disegerakan dengan kadar yang cepat, tidak hanya tertumpu kepada kawasan tertentu tapi boleh menggunakan pakai kaedah jualan rahmah di setiap kawasan parlimen. Isu projek perumahan terbengkalai antara yang dibangkitkan. Senator Muhammad Hazmi Muda mencadangkan tumpuan diberi kepada kaedah perbelanjaan peruntukan bagi memulihkan projek perumahan terbengkalai dengan tumpuan terarah kepada projek-projek kos rendah dan sederhana. Supaya manfaatnya dapat dirasai khususnya bagi golongan anak muda yang berpendapatan rendah, selain turut mengadakan kerjasama erat dengan kerajaan negeri bagi mengenal pasti projek terbengkalai yang wajar diberikan keutamaan. Beliau turut mengharapkan inisiatif skim jaminan kredit perumahan dapat diperkasa kerajaan perpaduan. Jadi saya juga nak ambil kesempatan ini untuk nak bertanya kepada Kementerian Kewangan sebagai kementerian yang menguruskan skim ini, adakah kementerian ada usaha untuk memperkasa skim yang dibuat ini supaya dapat kualitinya itu, maknanya kelebihan-kelebihan yang ada dalam skim yang terdahulu itu dapat diserapkan dalam skim SJKP ini, menjadikan skim yang benar-benar tuntas dan benar-benar komprehensif untuk membantu anak muda khususnya dalam memiliki rumah pertama mereka. Keputusan kita adalah untuk memberi kebebasan akademik. AUPU itu is a comprehensive legislation. Jadi bidang-bidang tentang set up universiti, undang itu semua tak ada masalah. Tapi beberapa peruntukan, saya 50, 60, saya tak ingat exactly peruntukan. Itu yang harus dihapuskan. Saya akan bagi jaminan semua peruntukan yang mengekang kebebasan, bukan saja kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik, termasuk pensyarat-pensyarat, itu akan dihapuskan. Bertemu kembali. Pelaksanaan cukai jualan 10% ke atas barang bernilai rendah LVG yang sepatutnya bermula bulan depan ditangguhkan ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Penangguhan mengambil kira keperluan pihak industri yang memerlukan masa secukupnya untuk membuat persediaan. Masa yang secukupnya, terutamanya di kalangan PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, untuk membuat persediaan sewajarnya dari segi penyelarasan ke atas model perniagaan, penambahbaikan ke atas sistem komputer, pelaksanaan latihan dan penyediaan dokumentasi. Cukai ini akan dikutip oleh Kastam. Draft panduannya boleh dilihat di portal www.customs.gov.my. Terima kasih.
Jelas beliau lagi, cadangan melaksana cukai jualan LVG dikemukakan dalam bajet 2022 bukannya bajet 2023 bawah kerajaan perpaduan. LVG ialah barang yang dibeli melalui platform secara dalam talian bernilai RM500 dan ke bawah untuk satu item. Pada tahun pertama pelaksanaan, unjuran awal kutipan hasil cukai jualan LVG adalah sebanyak RM200 juta. Ia dijangka memberi tambahan hasil lebih besar pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan perkembangan pesat sektor e-dagang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Ahmad memaklumkan kerajaan melaksana strategi jangka sederhana bagi tempoh 3 tahun untuk mengkaji sistem percukaian negara. Ini bagi memastikannya lebih teratur untuk jangka panjang. Jelas beliau, modal percukaian negara ketika ini tidak mampan dalam mengawal kadar hutang negara yang tinggi. Ini susulan KDNK tahun ini adalah sekitar RM1.9 trilion daripada 6 tahun purata hasil cukai kepada KDNK iaitu 11.55%. Jumlah itu antara yang terendah berbanding negara-negara ASEAN. Beberapa langkah dilaksana untuk meningkatkan hasil termasuk pemberian subsidi bersasar dan meluaskan asas hasil cukai selain menyediakan insentif-insentif percukaian, juga menambah dan menyemak semula struktur serta perundangan cukai. 22 projek persekutuan bernilai bawah RM50 juta telah diluluskan untuk pelaksanaan di Sabah dan Sarawak sejak 2018 hingga tahun lalu dan ini membabitkan pelaksanaan projek infrastruktur terutama mengganti atau membaik pulih jambatan yang uzur, juga projek pembaikan atau pembinaan semula cerun di sepanjang jajaran jalan persekutuan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata 18 daripada 22 projek infrastruktur itu dilaksana di Sabah. 7 daripadanya ialah projek bawah program penggantian jambatan, baki 11 lagi bagi pembaikan dan pembinaan semula cerun. Bagi status terkini, pelaksanaan pula 7 buah projek penggantian jambatan di negeri Sabah. Sebanyak 5 buah projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 2 buah projek sedang peringkat perolehan. Status terkini bagi 11 projek pembaikan dan pembinaan semula cerun pula adalah sebanyak 7 projek telah disiapkan, manakala baki 4 projek yang baru luluskan masih di peringkat perancangan. 4 lagi projek infrastruktur dilaksana di Sarawak merupakan projek program penggantian jambatan membabitkan aksel lod, sempit dan uzur. Ketika ini 1 projek sedang dalam pembinaan, manakala 3 lagi masih di peringkat perancangan. Pembangunan 8 kapal selam berkuasa nuklear bawah Perjanjian Keselamatan 3 Hala AUKUS tidak akan dilengkapi senjata nuklear, sebaliknya hanya menggunakan enjin berkuasa nuklear. Jaminan itu diberikan Panglima Angkatan Tentera Australia, Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat dan Menteri Pertahanan United Kingdom kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Berkenaan dengan kapal selam ini, iaitu kapal selam ini dia apa yang dipanggil sebagai nuclear powered but conventional weapon. Datuk betul. Dia akan kuasanya kuasa nuklear, tetapi dia punya persenjataannya masih secara konvensional. Ini diterangkan dengan begitu detail oleh ketiga-tiga buah negara. Bahkan tentera laut ataupun pihak Australia tidak boleh mengubah suai, tidak boleh membuka dia punya nuclear box tersebut. Dia memang tak boleh buka, dan dia memang tidak mungkin boleh dibuka betul-betul untuk diubah suai. Dan ini adalah merupakan SOP yang amat ketat yang perlu mereka awasi dan perlu mereka turuti. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menegaskan pendirian Malaysia berhubung AUKUS tidak berubah, iaitu menggesa semua pihak berkaitan sama ada di dalam maupun luar pakatan itu agar menghormati dan patuh sepenuhnya perundangan negara dan antarabangsa sedia ada dan paling utama berhubung pengoperasian kapal selam berkuasa nuklear di perairan negara.
Sebagai anggota ASEAN, Tuan Ketua, Malaysia memegang prinsip untuk mengekalkan ASEAN sebagai zona aman, bebas dan berkecuali. Ini termasuklah dalam isu berkaitan perlucutan senjata nuklear, pencegahan percambahan nuklear dan penggunaan teknologi nuklear secara aman. Bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara serta kestabilan di rantau ini kekal, terpelihara, Malaysia menggesa agar semua pihak, sama ada dalam maupun di luar Pakatan AUKUS ini, untuk tidak melakukan sebarang aktiviti yang bersifat provokasi yang boleh mengganggu ketenteraman dan keselamatan di rantau ini. Berdasarkan Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982, mana-mana kapal selam yang melalui laut wilayah negara lain harus sentiasa berada di permukaan air. Bagaimanapun, kapal selam asing sama ada berkuasa konvensional atau nuklear yang mahu berlayar bawah permukaan air dalam perairan Malaysia perlu terlebih dahulu membuat permohonan bagi mendapat kelulusan khas daripada Tentera Laut Diraja Malaysia menerusi nota diplomatik. PDRM proaktif menangani isu kesihatan mental dalam kalangan anggotanya. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya menganalisis semua data melalui kajian empirikal sebelum merangka sebarang tindakan pencegahan. Terbaru, kajian saringan kesihatan mental dan kesejahteraan psikologi polis dilaksana PDRM bersama Universiti Sains Islam Malaysia USIM sehingga Jun ini. Keseluruhan langkah yang dibuat oleh pasukan polis secara responsif bahagian berkenaan adalah mengkaji dari masa ke semasa modul latihan, memperhebatkan lagi program-program sedia ada khusus untuk kita dengan izin address faktor-faktor tadi secara precise dan secara granular, bukan sekadar rambang ataupun tangkap muat. Beliau mengakui kebelakangan ini wujud kecenderungan dalam kalangan anggota polis ke arah membunuh diri. Tekanan, status kesihatan dan persekitaran tempat kerja faktor utama menyumbang kepada tindakan berkenaan. Baik, Dewan turut dimaklumkan sistem maklumat hospital HIS dilaksana secara berperingkat di hospital kerajaan berdasarkan projek yang diluluskan di bawah Rolling Plan Rancangan Malaysia. HIS membolehkan semua proses perawatan pesakit dari pendaftaran sehingga pemberian ubat dan penyimpanan rekod pesakit dibuat secara digital. Bagi proses pendigitalan di hospital, HIS adalah ataupun Hospital Information System adalah komponen utama bagi proses kerja pentadbiran dan klinikal di hospital. RP4 RMK 11 ini ada sebanyak 7 hospital di Negeri Sembilan akan terlibat melalui projek EMR kebangsaan, manakala bagi RP2 RMK 12 sebanyak 7 hospital KKM lagi seluruh negara akan terlibat dalam pelaksanaan sistem HIS at KKM ini. Mengenai sistem maklumat klinikal kesihatan oral penjagaan teleprimari pula, beliau berkata 103 klinik kesihatan telah dilengkapi sistem berkenaan. Kementerian Pendidikan KPM memerlukan guru tambahan bagi subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Reka Bentuk dan Teknologi, Pendidikan Seni Visual serta Sejarah, dan untuk itu KPM merancang melaksanakan pengambilan guru mulai bulan depan. Kita memang tahu kenyataan, kita memang ada kekurangan guru. Saya pun sudah nyatakan tadi sehingga Januari 2023 kita memang ada kekurangan ramai guru. Kita ada kekurangan seramai hari itu saya telah nyatakan kita telah mengambil lebih kurang 22,327 guru melalui kaedah one-off. Tapi kita telah pun mengadakan satu rancangan untuk mengambil pengambilan guru dalam perancangan dalam bulan April sehingga Jun kita akan mengambil guru pun secara daripada universiti luar.
Pengambilan guru bagaimanapun tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan option mata pelajaran semasa. Di Dewan Negara pula, para senator dimaklumkan Kementerian Kesihatan sedang berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menyerap petugas perubatan berstatus kontrak ke perjawatan tetap tanpa pencen. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata langkah itu bertujuan mengurangkan beban tugas yang melebihi kapasiti sumber sedia ada, juga mengurangkan beban skim berpencen ditanggung negara yang mencecah RM29.1 bilion setakat 2021. Jadi kita mungkin kena memikirkan jalan keluar. Jadi kita telah mengusulkan juga, contohnya di antaranya ialah mengambil pekerja-pekerja kontrak ini secara tetap tetapi tidak berpencen. Ini adalah di antara satu perkara yang mungkin kita boleh fikirkan, ya, sebab dengan keadaan begitu petugas kita ada perk, ya, ada yang dapat itu ada perkara yang juga pekerja-pekerja yang dalam perjawatan tetap dapat. Contohnya kadang mereka boleh mungkin ambil loan rumah dan sebagainya. Jadi dan ini pula mengenai MyBrain 15, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal menyatakan permohonan bagi melaksana semula program berkenaan yang dikemukakan menerusi Rolling Plan 1 hingga 3 Rancangan Malaysia ke-12 telah ditolak. Bagaimanapun pihaknya akan sekali lagi membuat permohonan bawah Rolling Plan 4. Usaha bagi melaksanakan semula MyBrain 15 mengambil kira pencapaian dan impak positifnya. Memang antara faktor yang menjadi halangan kita ialah keuangan. Ini yang kita semua sudah maklum. Tapi itu bukan terhad pada sebabnya, sebab ada juga yang berhubung kait dengan kaedah program yang kita tawarkan itu yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita merasakan ada seketika itu dia bersesuaian, ada ketika yang dia tidak bersesuaian, ada juga yang kita kaji kerana tidak boleh pasarannya. Makanya ada beberapa faktor yang penyebab kepada kenapa kita tidak dapat teruskan. Walau bagaimanapun, kita memang di peringkat KPT ini senantiasa mencari kaedah untuk bagaimana cara kita menambah baik penajaan dari segi pendidikan, terutama peringkat pendidikan tinggi. Program MyBrain 15 mula dilaksana sejak Disember 2010, terbuka kepada pelbagai bidang pengajian peringkat sarjana dan doktor falsafah. Penawaran terakhir program tersebut pada 2016. Mengenai MyBrain Science pula, beliau berkata program itu masih dilaksana sejak tahun 2012 hingga kini, membabitkan penajaan peringkat ijazah pertama hingga pasca siswazah dalam bidang sains tulen. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.